Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? It's me Arif Nazmi and welcome back to my channel. Okay guys, untuk video kali ni sebenarnya aku just nak share dengan korang semua sebab asalnya video ni untuk video assignment aku. So aku dah submit dekat lecturer aku. This is a group assignment. Aku dah edit semua, dah edit balik untuk letak kat channel aku. Subjek ni subjek entrepreneurship. So the task is kita orang kena interview usahawan yang berjaya tanah air yang at least ada 2 branch lah. So bagi aku usahawan yang kita interview ni kita boleh anggap berjaya sebab dia ada almost 20 cawangan lah, 20 branch. So nak tahu siapa? Okay, nama dia Datuk Jawahar Ali and orang lebih kenali dia sebagai Datuk Ali Maju. Korang dah tahu kan nama dia, so mesti korang tahu apa bisnes dia. So dia buat bisnes rangkaian restoran Ali Maju. So kalau korang nak tahu apa yang kisah dia sebelum dia jadi berjaya ni, sebelum dia dianggap atau diangkat sebagai usahawan yang berjaya, korang tengok interview ni. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Jawahar Ali. Alhamdulillah. Terima kasih dekat Datuk sebab sudi untuk join kami punya video interview untuk subjek keusahawanan di UPNM. Sebelum tu, saya akan cerita sedikit latar belakang Datuk Jawahar Ali. Nama beliau Datuk Jawahar Ali Taib Khan, berasal daripada Sabak Benam. Kalau tak silap saya, Datuk. Ya, saya. Okay. Datuk dapat pendidikan di Sekolah Star Putra di Sabak Benam je, Datuk? Sekolah rendah SKJ, Sekolah Hejuari, Sekolah menengah Sekolah Star Putra. Star. So sekarang ni Datuk sebagai pemilik ataupun pengurusi restoran Ali Maju je, Datuk? Ya, ya. Kita move on to the first question. First question daripada saya. How did the idea for your business come about? Kiranya macam mana Datuk boleh terfikir nak run business ni, Datuk? Saya ni satu bidang yang berlainan. Nothing to do because I'm not from the restaurant field. But from the childhood, saya besar di kampung, di kedai arwah atuk saya, is a kedai runcit, it's a sundry shop. Maknanya memang tak ada basic langsung. I mean, two different situation. Saya tak tahu masak, tak tahu, bidang masak ni I'm zero. Tak tahu buat teh tarik, tak tahu buat mi goreng, tak tahu roti canai, apa pun tak tahu. Even now, until now saya tak tahu. Tapi the only thing, saya boleh manage pekerja saya dan sampai hari ini pun, dan lazimnya normally what will happen, every entrepreneur, every restaurant site, at least they know how to cook. Paling tidak tahu apa teh roti canai. But I'm totally different. Saya ni mungkin unik sikit lah. Sampai sungguh pun kami ada lebih 16 rangkaian restoran in Klang Valley dan saya masih memang zero kan, ke apa ni memang tak tahu. Dan how the idea, bila tanya how the idea come about to open a restaurant, because from I migrate from Sabak Benam on year 1994, 1994, about 20 years back. Dan saya datang ke Kuala Lumpur ni dengan 2 orang anak saya. My eldest is 60 years old, my second is 2 years old masa datang tu. Dan totally zero lah. Mana kalau datang berhijrah masa tu, it's totally different. Memang tahu dah kita akan datang ke satu field yang berbeza. Datang bekerja dengan my cousin brother datang sebagai pengurus di restoran ni masa tu di Pusat Bandar Damansara. Dari situlah timbul keinginan want to manage my own one bila sampai masanya. Dan alhamdulillah after about 3 years back, saya dapat satu peluang untuk buka ada restoran saya sendiri di Pusat Bandar Damansara juga. From there lah kami start buka Ali Maju ni. That's what your key driving force. Maknanya macam mana kehendak ni. Sebab saya ni daripada kecil bukan susah, tapi maknanya hidup sederhana. Sebab saya ni suka nak menolong orang. That the main intention. Maknanya kalau ada RM1 nak bagi sekupang ke orang. Kalau ada RM10, kalau tidak nak bagi RM1 ke 50 sen. Dan my intention is that even until today, memang itu azam saya. Bukan nak berniaga ni, dah ada hampir 20 restoran ni. My intention not nak jadi orang kaya.
nak pakai kereta mewah, tidak. My life is that. Nak hidup sederhana. Dan anak-anak saya pun saya tak tunjukkan kemewahan. Saya hendakkan dalam berdikari. Dan the only thing, the most important thing saya titik berat pada anak-anak saya ni, saya berikan mereka pendidikan. I never give them about easy money for them, not easy life. I mean, I'm quite strict on that. Saya hendakkan anak-anak ni berdisiplin. Mungkin bapa saya dulu orang susah. Tapi anak-anak saya punya bapa, mak bapak dia mungkin kaya. Tapi saya tak nak terapkan kekayaan tu pada anak-anak. Ya, Datuk. I want them to fight on their own. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Rifki bin Muhammad, pelajar sarjana muda penerbangan. Apa kekuatan utama yang mendorong Datuk untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya seperti sekarang, Datuk? You mean your driving force ni maknanya saya tak ada modal. We're talking about fund kan. Kalau ada modal ribu-ribu ke, I don't have any. Masa datang saya berhijrah pada April 1994 ke Kuala Lumpur tu, saya ada dalam akaun Bank Simpanan Nasional saya, cuma ada RM600 saja. I'm totally zero. I mean, saya tak ada satu basikal pun saya tak ada. Bukan kereta motor ya, sebab saya kecil-kecil nak beli basikal BMX sampai datang Kuala Lumpur ni saya tak ada. Sampai hari ni pun saya tak beli BMX. Bukan BMW ni, basikal BMX pun saya tak mampu nak beli. Dan datang even motor pun saya tak ada, alhamdulillah. But driving force ni itulah kita hendakkan nak maju dengan intention majunya kita ni nak membantu orang lain. That my main target itulah. Kita sebut tadi yang datang sini berhijrah, masa berhijrah tu dah nawai tu dah set dalam hati ni. Datang sini nak beli satu kereta Proton Saga, tapi sampai sudah saya tak ada Proton Saga, tapi saya ada macam-macam kereta lain yang Allah berikan. Means something yang kita tak pernah minta pun Allah berikan dah. Dan sekarang ni bila Allah berikan sesuatu yang kita tak minta, bukan lebih daripada apa yang kita pernah niatkan, then we have to jagalah. Ini semua amanah sebab segala apa yang Allah berikan kepada kita, every single thing we have to answer in day after. Kita kena jawab di akhirat ni. Kalau satu sen yang Allah berikan kepada kita tu kita belanja ke masalah, sebab setiap duit, setiap rezeki yang ada kita tu ada bahagian orang lain juga. For me that's the most important thing lah. Kita kena fikir macam tu. Kalau driving force ni tu dia. Saya datang KL ni hijrah nak jadi berjaya dan nak membantu orang lain juga berjaya. Bukan sebab lepas saya berjaya, banyak yang bekerja dengan saya ni, ada yang Al-Faris maju, Ibrahim maju, ada lain-lain maju ni, bekerja dengan saya, lepas tu dia buka cawangan dia orang sendiri, dia become their own entrepreneur. Untuk soalan ketiga, saya nak bertanya berkenaan dari mana datangnya idea penciptaan nama restoran Ali Maju, Datuk? So, very simple thing. Sebab saya berhijrah daripada kampung saya sebab 6. First in 1994 tu saya datang ke Kuala Lumpur ni, saya duduk di Wangsa Maju. From that lah saya bekerja di restoran abang saya masa tu, nama dia Haji Shah Jahan. He open a shop in Pusat Bandar Masalah, nama dia Restoran Shah Maju. Nama sempena nama dia lah. Dan Maju ni sebab abang saya pun duduk di Wangsa Maju. Masa saya juga datang ke Kuala Lumpur ni, abang saya sewakan satu rumah di Taman Serampai. Dibelikan saya satu peti sejuk dengan dining table apa semua. Kami duduk di rumah sewa tu lah. Dari situ lah kami ambil nama Maju ni tadi. Dia ambil Restoran Shah Maju. Saya ambil sebenarnya nama saya Ali. Nama saya Jawhar Ali, tapi orang lebih tahu saya Ali saja. Dan sekarang ni orang lebih tahu saya sebagai Ali Maju. Bukan Datuk Jawhar Ali apa semua, tak tahu. Orang tahu saya as Ali Maju, that's it. Dan ini juga saya rasa doa jugalah kan. Bila orang sebut Ali Maju ni, mungkin itu juga menjadi satu berkat doa kalau saya berjaya hari ini, insyaAllah. Assalamualaikum Datuk, saya Iqmal Fawaz. Iqmal. Soalan saya adalah how do you market your business dan taktik apa yang Datuk buat sampai successful? Marketing ni sebab ini saya bukan bawa produk dia saya pergi jual kat luar kan. Benda yang dah saya, maknanya kita sediakan makanan umpamanya kan. My intention is very clear. Saya nak bagikan makanan yang harga patut. It's not to say murah, harga patut. Dan saya jaga kebersihan yang paling penting. Kebersihan ni maknanya bukan bermula daripada presentation kat luaran saja, dalaman dia. Kalau saya pergi satu-satu restoran di sini, di Malaysia ke di luar negara, saya akan lebih pergi pada bilik air dia, tengok washroom dia mana rupa dia.
pada saya lah. Kalau you pergi tengok kat luar tu eksklusif, cantik sangat, indah segala-galanya plat ceiling. Kalau you pergi tengok apa dia punya toilet, tengok tak ada ventilation fan dengan dengan comot dia, dengan kotor dia, dengan automatically saya punya appetite akan hilang lah. Pada saya itulah di belakang tabir tu macam tu lah dari segi masakan apa semua kan. Itu one of the thing. Lagi satu saya berikan servis yang baik, servis paling penting. Dan juga penting kan mutu dan harga makanan juga. Servis ni maknanya kalau ada setengah kedai tu kalau customer they just walk in, saya punya waiter dah tahu dah sepolah ni minum apa, teh tarik kurang manis. Sepolah ni dia nak apa, Milo ais kau. Itu one of the from day one sekali memang itulah yang saya punya yang saya titik beratkan lah. Dan another thing, setiap pagi lepas subuh saya akan pastikan saya akan melawat kedai-kedai yang saya ada 4 orang kedai di Wangsa Maju ni, hampir dengan ibu pejabat saya. Saya akan pergi tengok kedai dan lagi satu juga saya adakan peti cadangan di setiap sawangan restoran saya sebelum mula-mula ni lah. Tapi sekarang ni tak perlu peti cadangan dah. Saya letakkan saya punya email dan nombor handphone saya, nombor personal saya, nombor yang kita guna untuk kita punya Zoom meet ni. Itulah nombor yang saya pamerkan di setiap permis saya. Yang mana-mana pelanggan boleh call saya pada bila-bila masa. Boleh call atau WhatsApp, lazimnya WhatsApp lah. Pertanyaan Datuk, saya Saul Jason. Saya nak tanya Datuk sebagai pemilik restoran yang berjaya. Biasanya berapa jam Datuk bekerja sehari, Datuk? I start my day as early as 5 o'clock. Sebab bangun pagi pukul 5. Sebelum 5:30 I sudah ada di tahfiz saya sebab saya ada sekolah agama. I will start my day about 5:30 at my tahfiz. I will finish my morning prayer. Lepas morning prayer before 7 saya dah ada di kedai-kedai lah seperti mana saya sebut tadi kan. Ada 4 rangkaian restoran sekitar Wangsa Maju ni saya pastikan. As early as 7 o'clock saya dah pergi tengok kedai-kedai. By 7:30 saya akan balik rumah dan by 8 I will start my morning jogging or hiking lah. Sekarang ni lebih pada hiking. 7:38 nanti 9:30 or 10 o'clock then I will return to my office. Then I will start my day lah. Until normally I will stop after this evening prayer 9:30, 10. Like today I got meeting after 9:30. I will just read up my friend. But will be around Wangsa Maju ni. Saya tak pergi mana-mana. Tempat-tempat jauh saya tak akan pergi malam. But I start my day, even Saturday, Sunday. And another thing, saya tak pernah tidur lepas, I wake up about 5 o'clock for my morning prayer. I won't sleep after that. Unless bulan puasa only. Because we got evening prayer, kadang sampai pagi. Only that particular 1 month only I will sleep again in the morning. The rest I won't sleep again. Ya, tu untuk soalan yang seterusnya. How has being an entrepreneur affected your family life? That we have to arrange. Maknanya business is business. Family life is family life. You have to divert this thing. Don't mix all these things. Kalau maknanya ada masalah di syarikat, management wise, tak perlu nak bawa balik ke rumah, nak tunjuk muka, monyok apa semua. You have to manage lah. Pastikan di kedai, habis di kedai. Kalau kat rumah sekarang, kalau dulu memang ada my wife and my kids. Sekarang ni dah ada cucu apa semua kan. Dan kita perlu bagi masa yang sama untuk family. Well, maybe those days when I first come to KL in year 94, 96, I'm working nearly about 18 hours. Saya pergi kedai pukul 6 pagi all the way from Wangsa Maju to pusat bandar Damansara. Dan tutup kedai dalam pukul 6 lebih. After that I have to come to Wangsa Maju shops, taking care of the shops. Tapi sekarang ni dah umur pun dah I'm going to be 57 next year. Maknanya masa tu kena balance lah. Sekarang ni pagi lebih di surau, dan after solat maghrib I already come back at my house, dan maghrib dan isyak saya akan berada di tahfiz saya balik. Maknanya masa yang kita luangkan untuk bisnes ni saya dah mula kurangkan dah. Sebab sekarang anak dan adik saya they will take over. I don't wait until 60 pada saya pun 56, 57 ni saya dah slow down sikit dah. Soalan saya yang seterusnya, bagaimana Datuk memotivasikan diri Datuk setiap kali Datuk jatuh dalam bisnes ni, Datuk?
Apa yang memotivate Motivasi sebab dari kecil lagi memang saya dengan arwah datuk saya, dia pun memang very hard working lah. Orang dulu kan, very hard working, my entrepreneur jugalah dia. Dia jadi contoh dalam hidup saya, dan saya sampai hari ini pun saya amalkan apa yang arwah atuk saya buat dulu. Kalau arwah atuk saya dulu perumpamaannya, dia sampai masa di kampung dulu cuci tandas di kedai runcit kami ni, masa tu memang kebanyakannya lelaki. Arwah atuk saya sendiri pun dia boleh cuci tandas. Non means sekarang saya perlu cuci tandas, tapi kita will go to the ground, buat apa yang semua orang boleh buat, kita boleh buat. Tinggal lagi seperti I told you tadi, masak je tak boleh. Tapi the motivation, kita kena tunjukkan kita punya staff yang kita bekerjasama dengan dia orang, bukan mengarah saja. Sebab sekarang ni my asset bukan saja rangkaian restoran dan bangunan-bangunan, sebab kebanyakan bangunan adalah milik company, bukan kami tak sewa kebanyakannya, melainkan di KLIA dan Putrajaya punya bawah JPM kami sewa lah. The rest of our own building. Sekarang asset, the most important thing, business and our workers. Kita kena jaga workers ni, dan as I told you from the permulaan tadi, kita hendakkan pekerja juga berjaya dan boleh jadi satu bosses yang akan lahir sebagai bos sendiri pula. Tak semestinya dia nak kerja dengan kita sampai akhir zaman, tak. Datuk, saya nak tanya berkenaan dengan macam mana Datuk dapat idea untuk mengembangkan restoran Ali Maju, Datuk? Very simple sekarang. Idea ni dia something new. Kita tengok macam perumpamaannya lah, macam McD ke Burger King, dia akan ada produk yang sentiasa ada satu produk yang baru. Tapi macam restoran, kalau roti canai memang roti canai, tapi kita boleh pelbagaikan roti canai tu. Ada roti pisang, roti kaya, banyak benda lah kita boleh kita boleh pelbagaikan variety dalam makanan ni untuk menarik lebih pelanggan lagi untuk datang kedai kita, dan kita hendakkan ada kelainan. Like something like restoran mamak ni consider like one roof center for food. Kita ada western, ada tom yum, ada segala-galanya. Kalau restoran customer datang ni, dia boleh cari semua makanan di bawah satu bumbung. Itu one of the idea yang kita orang lahirkan dan kita jagalah. Dan begitu juga macam kedai-kedai ni, kita kena jaga presentation dia. Kalau boleh maybe about 2-3 years, upgrade bilik air, tukar menu. Maknanya bukan lama makin mudah, kita akan renovate dan upgrade, insyaAllah. Okay Datuk, apa your greatest fear Datuk? And macam mana Datuk manage Datuk punya fear? Fear ni satu je, kita tak nak, saya kalau boleh nak jaga kebajikan pada pekerja saya. Saya tak nak berhutang gaji dengan staff saya, nak jaga kebajikan orang. Saya takut if anything happen to my company. Soalan saya seterusnya untuk nak tanya Datuk, sepanjang karier Datuk selama ni, apakah momen yang paling memuaskan oleh Datuk? Ni bila kita buka satu rangkaian, let's say new outlet, kita tengok from day 1 dia berjaya. Dan another thing, kalau boleh every single outlet yang saya beli tu, kalau saya sewa pun, I will try my level best to buy that particular property to be my own lot. Maknanya kita sewa, let's say we rent for 10 or 50,000 per month, but I will try to manage to buy the particular lot. Bayar 20,000 pun tak apa, but we pay to we cater to our loan to the bank, but one day the building want to be our own one. That's my concern lah, kalau boleh, because when to open a new outlet will cost me about nearly $500,000 to fully furnish, buat tiling apa semua kan, daripada buat pelati ceiling, every single thing it cost me nearly $500,000. Why don't mostly nowadays mostly I buy and open. Those days, you ask me the satisfying moment, whatever shop I rent, I try to buy, then only I feel satisfied. Seperti yang kita tahu, Datuk adalah salah seorang usahawan yang berjaya di Malaysia. Jadi saya nak tahu, kalau Datuk bukan seorang usahawan, Datuk akan jadi apa tu? Cita-cita saya dulu kalau masa rendah, cikgu tanya nak jadi apa, saya kata nak jadi cikgu. Tapi saya tak jadi cikgu, tapi saya banyak jadi masih, sebab kalau dulu jadi YDP sekolah,
Tapi sekarang ni anak-anak semua dah besar dah, tak ada yang sekolah menengah, tak ada sekolah rendah, tak ada sekolah menengah, tak ada. Sekarang ni jadi bapa angkat kepada banyak sekolah. Jadi bapa angkat dan manage Mahat Tafiz ni dengan anak. Itu my intention lah. Mungkin Allah tak beri saya peluang nak jadi cikgu, tapi my career sekarang ni memang banyak berkait dengan sekolah-sekolah, dan banyak saya punya time ni jaga kebajikan sekolah rendah, sekolah menengah yang saya jadi bapa angkat. Tu. Saya masih teruskan dengan cara yang lain lah. Maknanya share rezeki yang ini kita kongsi bersama. Okey Datuk, saya ada satu lagi soalan tambahan lah saya nak tanya kepada Datuk. Memandangkan sekarang ni kita dilanda dengan pandemik COVID-19, okey, macam mana Datuk nak overcome masalah ni dengan still running your business? Sebenarnya masalah ni bukan kami saja, sebab pagi tadi pun saya telefon sendiri dengan pejabat Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Kanan Pertahanan, tanya kat dia kalau boleh we don't mind. Kami reda kalau boleh kerajaan adakan full MCO. Ya, Datuk. Macam belum sebab kalau biasanya orang lebih fikirkan kalau kedai tutup makin susah. Memang akan susah, tapi kita lebih concern lah tengok kesejahteraan semua dan kesejahteraan staff saya juga. Pada saya, pekerja-pekerja restoran ni pun consider one of the frontliner juga. Sebab kita tak tahu dengan siapa diorang dealing. Customer akan datang, diorang sendiri tak tahu dia bawa COVID ke tidak. Begitu juga macam doktor dan nurses kan, dia frontliner kita. Ya, betul. Dan kita buat yang terbaik lah sama-sama, insyaAllah. Ya, Datuk. Terima kasih, Datuk. Okay, itu saja I guess the questions from us for this interview. Terima kasih banyak Datuk sebab sudi luangkan masa dengan kami semua untuk melaksanakan kami punya tugasan yang diberi oleh pensyarah kami. Sekali lagi terima kasih banyak Datuk. Kami semua doakan keselamatan Datuk dan keluarga sepanjang wabak ni melanda negara kita. Kita doakan. Okay, dan insyaAllah. terima kasih. Siap 9.32 boleh saya teruskan aktiviti saya terus. Okay, terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk. Saya Untuk Okay guys, korang dah tengok kan macam mana kami interview, macam mana kisah hidup Datuk Jauhar Ali ni, and aku harap dia boleh jadi inspiration kepada kita semua sebab yalah, dia pun daripada bawah dia start bisnes dia, and kepada korang semua siapa yang baru nak start bisnes, baru nak buat bisnes, korang boleh jadikan kisah Datuk Jauhar Ali ni sebagai satu pedoman lah, macam satu apa panggil? Sebagai satu rujukan lah untuk korang buat bisnes korang. And aku harap video ni akan dapat beri manfaat kepada korang semua, insyaAllah. And I think that's all from us, that's all from me. It's me Arif Nazmi. Oh lupa, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ni. And jangan lupa untuk tekan bell button dekat bawah tu supaya korang akan dapat update-update yang baru daripada aku for my YouTube channel. So I guess that's all from me. It's me Arif Nazmi. Assalamualaikum.